Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syarizam Awang. Dalam berita pagi Sabah edisi Isnin 8 November 2021. Kerajaan negeri berharap Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Negeri Sabah PVATM terus menyokong dan membantu kerajaan dalam menjayakan Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, setiap cadangan akan diteliti dan dipertimbangkan khususnya memperkasa dan membela nasib kebajikan veteran di negeri ini. Menurut Datuk Haji Ji, beliau maklum mengenai beberapa permohonan veteran ATM Sabah seperti perkampungan veteran, pewujudan Wisma Pahlawan dan cadangan kenaikan geran tahunan. Beliau berkata demikian sempena Majlis Persidangan Perwakilan Tahunan yang ke-39 Persatuan Veteran ATM Sabah di Dewan Saada, Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Kewangan 1, Datuk Nizam Datuk Abu Bakar Titingan. Datuk Haji Ji turut berharap veteran ATM agar merebut peluang yang disediakan kerajaan untuk meningkatkan sumber pendapatan dan ekonomi. Dalam majlis sama, seramai 5 penerima telah diberikan pingat setia sentiasa berjuang PSSB. Sementara itu, Presiden PVATM Datuk Syahrudin Omar melihat keperluan mewujudkan ibu pejabat Wisma Pahlawan di negeri ini. Supaya diwujudkan satu ibu pejabat di peringkat negeri yang kini sedang menyewa di bangunan Muiz adalah satu kedudukan yang tidak sesuai lagi. Dalam usia 39 tahun dan PVATM di peringkat negara pula akan mencapai ulang tahun ke-100 tahun depan. Beliau turut berharap perwakilan baharu yang dipilih tahun ini agar bekerja secara telus, ikhlas dan menyatu padukan veteran ATM. Bangunan Mahkamah Anak Negeri MAN Daerah Tambunan kini telah beroperasi setelah siap sepenuhnya dengan kos RM4.8 juta. Kemudahan tersebut dijangka mampu menangani keperluan masyarakat khususnya melibatkan kes-kes adat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata orang ramai di daerah itu perlu mengambil maklum berkenaan pengoperasian bangunan MAN tersebut agar mereka dapat hadir dan berurusan di bangunan itu untuk urusan berkaitan. Saya harap pejabat ini akan digunakan dengan sepenuhnya dan dijaga dengan baik dan tidak disia-siakan. Jadi orang ramai perlu mendapat maklumat bahawa kita ada bangunan Mahkamah Anak Negeri di Tambunan dan lokasinya perlu diketahui oleh penduduklah. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan ke bangunan Mahkamah Anak Negeri Daerah di Tambunan. Beliau seterusnya turut melawat projek naik taraf jalan Kaingaran Tambunan dengan kos berjumlah RM42 juta yang telah siap dilaksanakan. Orang ramai perlu terus menjadi mata dan telinga kerajaan dalam menangani sebarang isu khususnya melibatkan kanak-kanak. Kepekaan itu penting khususnya melibatkan keperluan kanak-kanak selain bertanggungjawab mewujudkan persekitaran yang harmoni dan penyayang. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata pihaknya menghargai keprihatinan masyarakat dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan kanak-kanak yang juga merupakan golongan sasar di kementerian tersebut. Jelasnya, kanak-kanak merupakan aset penting yang bakal mencorak masa depan negara. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Sekalung Budi Sejambak Kasih Pasukan Pelindungan Kanak-kanak PPKK dan Pasukan Kebajikan Kanak-kanak PKKK Negeri Sabah sesi 2021-2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa SICC Kota Kinabalu. Datuk Syahelmi juga berharap agar PPKK dan PKKK akan dapat terus bergiat aktif dalam membantu kanak-kanak yang memerlukan bantuan dan perlindungan. Sebagai rekod, PPKK merupakan pasukan yang membantu kanak-kanak yang memerlukan perlindungan segera seperti mangsa rogol, mangsa penderaan dan lain-lain. Manakala PKKK pula merupakan pasukan yang membantu kanak-kanak yang mempunyai masalah sosial seperti masalah ketagihan dada, melakukan jenayah, lari dari rumah dan lain-lain. Setakat ini di Sabah, sebanyak 18 pasukan PPKK telah diwujudkan, manakala PKKK 28 pasukan. Beralih kita kepada laporan harian COVID-19 bagi negeri Sabah. Sebanyak 405 kes baharu positif direkodkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif 221,749 kes. Manakala 2 kematian dilaporkan, iaitu masing-masing di Beaufort dan Kota Marudu.
Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan berkata satu kluster baharu turut dikesan iaitu kluster Karanaan Ranau merupakan kluster komuniti. Kluster ini disyaki berpunca penganjuran majlis perkahwinan dan 2 majlis potong jambul di daerah Ranau. Aktiviti persampilan kontak mendapati seramai 49 kontak sosial di Kampung Karanaan positif COVID-19. Dalam pada itu, sebanyak 537 pesakit sembuh direkodkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif 210,551 orang. Manakala 1,789 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 728 orang di hospital, 1,049 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah awam, dan 12 orang di pusat tahanan sementara dan penjara. Bilangan pesakit yang memerlukan penjagaan kritikal ialah 83 merangkumi 77 di unit rawatan rapi serta 6 di wad terbuka kubikel akut. Baik, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Kira-kira 200 bakul makanan diagihkan kepada penduduk di Pulau Bumbum dan Kampung Simunul sempurna menerusi program kolaborasi OP Bantu PDRM bersama Persatuan Cina Muslim Malaysia Makma Cawangan Sabah pada Ahad. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kontingen Sabah, SSC Yusof Matais berkata, program bantuan tersebut mensasarkan penduduk yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menurutnya, bantuan ini juga diharap dapat meringankan beban keluarga yang terjejas sekaligus memperlihatkan keprihatinan keluarga Malaysia dalam membantu golongan yang memerlukan. Pagi ini kita kolaborasi PDRM dan Makma Malaysia untuk memberi bantuan bakul makanan telah dapat disempurnakan di 2 tempat di Pulau Bumbum dan juga di Kampung Simunul. Sebanyak 200 bungkusan. Dalam pada itu, beliau berharap lebih ramai agensi awam dan swasta agar tampil menyalurkan bantuan kepada yang memerlukan. Sementara itu, Presiden Persatuan Cina Muslim Malaysia, Profesor Dato Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, program Makma seumpama akan diteruskan pada masa akan datang. Cina Muslim Malaysia ataupun Makma mengambil berat dan juga prihatin kepada kesusahan yang dialami oleh masyarakat bagi menghadapi pandemik ini, dan atas keprihatinan sebagai kemanusiaan, Makma mengambil kesempatan ini untuk membantu sedikit kepada mereka yang menghadapi masalah. Datuk Dr. Taufik turut berterima kasih kepada PDRM Sabah yang sentiasa memberi kerjasama dalam menjayakan program tersebut dan berharap kerjasama ini akan berterusan demi kesejahteraan dan keharmonian rakyat di negeri ini. Penduduk Sandakan boleh mendapatkan perkhidmatan vaksinasi COVID-19 di fasiliti klinik kerajaan atau swasta di daerah itu bermula hari ini untuk mendapatkan suntikan vaksin bagi dos 1, dos 2 ataupun dos penggalak. Ia selepas Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Sandakan, satu-satunya PPV yang masih beroperasi di daerah berkenaan, ditutup secara rasminya pada Ahad. Pegawai Kesihatan Kawasan Sandakan, Dr. Johari Awang Besar berkata, klinik terlibat termasuklah Klinik Kesihatan Sandakan, Sungai Manila, Batu Sepuluh, Ulu Dusun, Suam Lamba dan Nunuyan Laut. Perkhidmatan vaksinasi juga boleh diperoleh di Klinik Komuniti Selatar, Labuk, Taman Murni, Litat, Bandar Lela, Gum-Gum Karamunting, selain Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Bandar Sandakan serta Klinik Desa Batu Tujuh Sandakan. Manakala bagi klinik swasta melibatkan Klinik Dr. Kelvin, Permai, Mansur, Elopura dan Klinik EMC. Cuma dos yang kita sediakan, jumlah dos itu tak banyaklah berbanding kita sediakan di PPV inilah. Andai kata kalau penerima datang hari itu dah habis maksimal dos yang kita berikan, jangan kecewalah, esok lusa masih buka dan hari-hari kita buka. Untuk makluman, yang satelit PPV di Klinik Kesihatan Sungai Manila, Ulu Sungai Solamba kita buka juga hari Minggu, hari weekend.
Pusat Pemberian Vaksin Dewan Masyarakat Sendakan mula beroperasi sejak 15 Mac lalu dengan memberi antara 800 hingga 1000 dos suntikan vaksin setiap hari. 6 lagi PPV pernah beroperasi sebelum ini melibatkan PPV Dewan Seri Libaran, PPV Dewan Gumgum, PPV Dewan Hakka, PPV Dewan SMJK Tionghoa serta Dewan PPR Batu Sapi. Persatuan Bukan Kerajaan NGO My Fund Action Sabah membuka sebuah lagi pusat mengaji An-Nur PMA di Masjid Munawarah, Kampung Penagatan, Keningau. Kemudahan tersebut akan memberikan perkhidmatan secara percuma terutama golongan asnaf dan mu'alaf. Ketua Bahagian Media dan Informasi My Fund Action Sabah Salwan Aidin memberitahu pihaknya juga menyediakan dan menanggung kos tenaga pengajar dan keperluan kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Pusat Mengaji An-Nur ni dia adalah projek di bawah My Fund Action Sabah, di mana kalau Pusat Mengaji An-Nur ni sebenarnya kita punya objektif utama adalah untuk kita ajar kelas mengaji secara percuma buat asnaf dan juga mu'alaf di Sabah ni. Jadi kalau yang Keningau ni adalah cawangan yang kelima. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada pembukaan Pusat Mengaji An-Nur Keningau yang telah dirasmikan Pegawai Penyelaras Masjid Daerah Keningau, Ustaz Muhammad Nizam Yahya. Terdahulu, My Fund Action Sabah juga mengadakan program Rezeki Umat dengan menyampaikan sebanyak 30 keperluan asas dapur kepada penduduk di Kampung Kota Ayangan dan Kampung Menawar, Keningau. Peruntukan sebanyak RM20 juta untuk merancangkan pertumbuhan sukan elektronik atau e-sukan adalah bukti sokongan kerajaan untuk memperkembangkan industri e-sukan. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata peruntukan itu perlu dimanfaatkan khususnya golongan muda di negeri ini. Menurut Andi, sukan ini mampu menjana pendapatan lumayan selain mampu membawa nama negara ke peringkat antarabangsa. Kita sekarang pun giat menjalankan pertandingan-pertandingan untuk selain mencungkil bakat, tetapi juga kita ingin mengenal pasti player-player yang berpotensi untuk ditampilkan ke ruang yang lebih besar. Selain itu juga, sukan e-sport ini juga kita akan masukkan dalam saga Sabah Games. Beliau juga turut bersetuju mengenai pengecualian cukai pendapatan ke atas hadiah wang kemenangan e-sukan yang layak. Baru-baru ini, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam Belanjawan 2022 mengumumkan sebanyak 20 juta disediakan bagi pembangunan e-sukan kebangsaan, termasuk 5 juta untuk mewujudkan pusat kecemerlangan sukan drone. Tambahnya, e-sukan kini sudah menjadi fenomena baharu dalam kalangan anak muda dan dilihat mempunyai prospek terbaik pembangunan sukan negara. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Terus patuhi SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Ingat, COVID itu benar. Saya Muhammad Rizam Awang. Salam hormat.